Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan program kita malam ni, mari kita bersama-sama selawat Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, selamat malam. Hai, Assalamualaikum. Saya Nurul Nabila Abdul Salam, host anda untuk malam ni untuk Kopi-Kopi MMG setiap hari Rabu jam 8.30 malam di FB official untuk MMG Group. So, sebelum kita mulakan Cik Puan. Ya, saya. Puan, Cik Puan Lia lah. Okay, so biasanya saya panggil partner sebelah dia ataupun panel kita malam ni adalah Cik Lia ataupun Puan Lia. Puan Lia. Okay, muka nampak orang muda. Tapi sebenarnya Puan Lia ya. Okay, so sebelum kita mulakan, saya ingatkan untuk kita punya langkah berjaga-jaga untuk COVID-19 sekarang ni. Nampaknya semakin meningkat ya. Hari ni kita punya yang positif kes COVID-19 untuk Malaysia 660. Betul. Semalam 606. Betul. Cantik nombornya 660 malam ni. Okey, so setakat ni yang tadi yang kita tengok dah cecah pada 660. Okey, saya sangat menyarankan untuk seluruh warga Malaysia untuk mengambil langkah berhati-hati, sentiasa pakai mask, hindari daripada kawasan-kawasan merah yang memang dah ada positif di kawasan tu. Maksudnya orang yang dah terkena jangkitan COVID-19 tu hindari kalau boleh. Okay. So kita punya basuhan, cara kita basuh tangan setiap balik daripada kerja ataupun keluar berjumpa dengan orang ramai. Biasakan pakai hand sanitizer and then basuh tangan jangan lupa. Dan mask tu yang paling penting. Betul. Sekarang memang penting lah kita ke mana-mana pakai mask. Betul Puan Lia? Betul. Dia macam dia macam satu protection lah untuk kita, langkah berjaga-jaga untuk kita. So malam ni kita jemputkan khas seorang saya kira dia seorang otai lah bagi saya. Dia adalah senior kepada saya. Sebenarnya dia salah seorang senior consultant di dalam MMG, seorang wanita yang hebat dan ibu kepada 4 orang. Tiga orang becoming 4. Okay, so jom kita kenali siapa panel kita untuk malam ni. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cik Nurul sebagai host kita pada malam ni. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada tim MMG iaitu Kopi-Kopi MMG kerana sudi menjemput saya pada malam ini untuk berkongsi sedikit sebanyak berkaitan dengan biasiswa anak kita lah yang untuk program pada malam ini. Terima kasih banyak. Kan kita dengar sama-sama. Alhamdulillah. Kita pun sangat berbesar hati atas kesediaan Puan Lia untuk luangkan masa bersama kita. Bukan mudah kan, seorang ibu yang dah berkeluarga untuk luangkan masa bersama kami waktu malam sini. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih diberi izin untuk keluar. Alhamdulillah. Bersama-sama. Ya, okey. Okey Puan Lia. So topik kita malam ni sangat rapat dengan Puan Lia. Untuk maklumat anda semua, Puan Lia kita tadi siang tadi dia baru je hadiri taklimat untuk perkongsian tentang kesedaran dan pengurusan kewangan, terutama sekali dalam konsep takaful untuk student sekolah. Betul. Darjah 4, 5, 6. Darjah 4, 5, 6. Betul. Seawal darjah 4, 5, 6 dah ada tahap kesedaran sekarang ni student kita. Betul, bukan satu benda yang luar biasa, bukan satu benda yang aneh sekarang Betul. Takaful ataupun insurans ni. Betul. Okay. So tanpa meluangkan masa, kita nak tanya sikit. Macam pengalaman Puan Lia sendiri lah sepanjang Puan Lia menjadi konsultan and then ataupun berjumpa dengan masyarakat di luar, dan Puan Lia sendiri sebagai seorang ibu.
So macam mana tahap kesedaran rakyat Malaysia ni dalam menguruskan kewangan untuk pendidikan anak-anak mereka? Okey. So sebenarnya saya nak kata dalam industri takaful ni lebih kurang lama jugalah. Tapi sebagai staff di dalam agensi MMG di bawah Prudential BSN Takaful. Sebelum tapi motor office. ya dalam proses pengurusan pejabat lah. Tapi alhamdulillah apabila saya nampak di luar sana ramai lagi di kalangan masyarakat yang masih lagi tahu tentang takaful ni kan, tapi banyak lagi yang tak tahu tentang kepentingan memiliki takaful. Dengan menggunakan plan-plan takaful ni banyak lagi manfaat-manfaat yang mereka boleh dapat tapi mereka tak ambil tahu. So perlu sebab itu saya diberi peluang dan ruang untuk berkongsi lagi dengan lebih ramai orang untuk mengetengahkan lagi manfaat-manfaat takaful dan kepentingan takaful lah. So tadi dalam konteks Cik Nurul menyatakan tentang tahap kesedaran ibu bapa kan, dalam menyediakan pendidikan anak-anak. Okey, so kalau tengok kat sini, apabila kita melihat instrumen pendidikan anak-anak, siapakah orang yang pertama sekali yang perlu dipertanggungjawabkan? Of course bila kita ceritakan ibu bapa adalah orang yang pertama. Kita lah sebagai ibu bapa. Orang pertama yang perlu dipertanggungjawabkan bila kita cakap tentang pendidikan anak-anak, betul tak? Okey, so tapi apabila kita melihat institusi-institusi kewangan, okey, so sekarang dia mengenakan kos-kos pembiayaan yang tinggi. So yang menyebabkan ramai ibu bapa yang terpaksa menanggung kos tersebut. So sebab itulah kerajaan dia menyediakan inisiatif menyediakan dana-dana pinjaman seperti PTPTN kan, seperti MARA, betul tak? Beasiswa pendidikan, BCA, dan macam-macam lagi lah. So itu kerajaan bantu dalam konteks pinjaman. Okey. So dengar tu. So itulah peranan seorang ibu dan seorang bapa, iaitu parents lah, untuk mendidik anak-anak. Sebab anak tu merupakan antara anugerah yang Allah berikan kepada kita, amanah yang Allah berikan kepada kita untuk kita didik, bukan setakat didik dan beri makan, tapi kita berikan pendidikan yang secukupnya dan yang terbaik untuk mereka. Betul. Dan sebab orang cakap meletur bulu tu bila dari rebungnya. Okey. Betul. Sebab bila kita cerita pasal pendidikan anak-anak kan, so biasa ibu bapa menggunakan anak-anak ni kan macam tadi Cik Nur kata sebagai satu amanah yang diberikan oleh Allah kan, untuk kita menjaga anak. Tapi sebenarnya bukan dari sudut sara hidup sahaja, bukan dari segi makan, minum, tempat tinggal sahaja, tapi pendidikan yang perlu kita titik beratkan. Sebab ianya menjadi, kita biasa dengar kan, 3 perkara apabila seseorang tu pergi untuk selama-lamanya, iaitu amal jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa daripada anak yang soleh. Iaitu dengan adanya ilmu lah. Anak-anak tu perlu ada ilmu. Okay. Betul. Dengar tu, 3 benda yang kita perlu tahu, yang still lagi boleh berterusan walaupun berlaku kematian kat atas diri kita, still 3 benda yang boleh berterusan kita boleh dapat saham dia. Betul. Salah satunya doa daripada anak-anak yang soleh. Ya, betul. Okey, alhamdulillah Puan Lia. So, malam ni kita akan kongsikan tentang beasiswa untuk anak. Ya, betul. Apa yang dimaksudkan tentang beasiswa untuk anak tu Puan Lia? Okey, so macam tadi kita cakap tentang peribahasa kan. Menentu bulu biarlah dari rebungnya. So saya nak ketengahkan sedikit berkaitan dengan ada 3 tempat simpanan yang kita katakan terbaik. Kan? So kita cakap pasal beasiswa, of course kita cerita pasal pendidikan untuk anak-anak kan. So saya nak share ada 3 tempat yang saya boleh katakan tempat yang terbaik lah. Tempat apa tu boleh dengar tu tips daripada ibu. InsyaAllah. Okay, so yang pertama sekali adalah daripada simpanan gold. So siapa ibu bapa yang ada buat simpanan gold dekat rumah. So saya kata dalam konteks simpanan dalam bentuk fizikal.
Okey. So sekarang ni kalau kita tengok harga emas makin lama semakin naik. Betul tak? Kan? Semakin meningkat. Dengan pandemik ni kan kita tahu harga emas pun makin lama makin meningkat. Sekarang orang pun dah mula kumpul emas. Sejak dia naik ni. Macam nak sampai 300 lebih. Betul. Kan? Okey. So apa yang saya katakan simpanan terbaik tadi dengan simpanan gold tadi dalam bentuk fizikal, kalau kita boleh simpan setiap tahun 10 gram emas, cuba bayangkan bila anak kita usia 18 tahun, berapa simpanan kita ketika anak kita 18 tahun? Boleh dapat 180 gram. Ya betul, 180 gram. So kalau kita calculate dengan harga emas sekarang kan, so nilai emas tersebut boleh mencecah 50,000. Wah. 50,000 sampai. Tanpa kita sangka itu harga yang sekarang tu. Kalau harga yang akan datang tu macam mana pula? Lagilah meningkat. Allah alam. Lagi yang kalau sebelum ni kita beli mungkin kita boleh dapatkan tahun-tahun lepas boleh dapat 1 gram 100 lebih. Sekarang 100 lebih kita dapat 300, 28 lah, 80 boleh dapat 1 gram. Betul. So akan datang tu macam mana? Yang kita pernah dengar yang sampai kejangkaan kenaikan itu boleh sampai ke cecah 3 ke 400. 400 betul. 1 gram. Nak akan datang lagilah. Betul tak? Mungkin cecah 1 gram boleh jadi 500. Betul tak? Tu yang saya kata yang pertama lah. Yang kedua, so yang kedua adalah simpanan dalam bentuk hartanah. So biasa kan kita dengar hartanah ni pun makin lama makin mencanak naik dia. Betul tak? Kan? Dari segi harga rumah, harga tanah naik. Dia makin lama makin naik. Dia tak ada susut nilai kan untuk hartanah ni. Okey, so kalau nak kata simpanan hartanah ni memanglah meningkat, tapi dari sudut kemampuan rakyat Malaysia terutamanya rakyat dari segi orang-orang Melayu lah. So macam sekarang kita ada satu buah rumah. So kalau kita ada 4 orang anak. Adakah kita mampu nak melakukan simpanan hartanah iaitu dengan 4 orang anak? Maksudnya 4 biji rumah. Kan? Kalau satu biji rumah dekat 200,000, so berapa nilai yang perlu kita sediakan dengan 4 rumah? Betul. So kadang bila kita fikir tahap kemampuan masing-masing. Tahap kemampuan lah. So mampukah kita, betul tak kan? Dalam konteks tu lah. Tu simpanan yang kedua saya rasa terbaik lah. Sebab harganya semakin lama semakin naik. Betul. Kan? Sekarang pun harga rumah pun naik. Kan? Okay, so yang ketiga adalah berkaitan dengan education. Education plan. Simpanan education ataupun simpanan terancang education kita. Ya, betul. So especially yang saya nak kata adalah simpanan di dalam plan takaful tu sendiri. So maksudnya education plan ni ada dalam program-program takaful. Ya, betul. Okay. So macam saya kata tadi, 3 yang terbaik kan? Yang pertama tadi simpanan gold dalam bentuk fizikal, dalam bentuk emas, tapi apa kelemahan dia? Kelemahan dia. Betul. So simpanan, bila kita simpan dalam bentuk gold kan, tapi kita tak mampu untuk melindungi simpanan gold tersebut. Kalau berlaku sesuatu musibah kepada parents tersebut, kepada ibu bapa tersebut. Maksudnya kita terpaksa gadaikan emas tu. Ya betul. Kita tak sempat, parents pun tak sempat nak buat simpanan berterusan, kita panggil dia simpanan gold berterusan kan. So macam saya katakan tadi, setahun kita gunakan 10 gram emas, kita simpan 10 gram emas. Tapi kalau sekiranya berlaku musibah kepada parents dalam bentuk hilang upaya kekal ataupun meninggal dunia, so automatically simpanan tu terpaksa terhenti. Malah kita terpaksa gadai juga. Betul. Kita terpaksa gadai. Nak sambung simpan emas untuk kita. Betul. Malah kita akan gunakan simpanan-simpanan yang ada sekarang. Kalau yang tak ada untuk teruskan hidup, paksalah guna. Nak buat macam mana kan? Dah bertahun-tahun simpan, at the end terpaksa guna untuk kos rawatan kita. That's why ada orang cakap the best tempat yang kita nak cari untuk emergency fund adalah perlindungan takaful. Ya betul. Yes, tempat-tempat lain boleh juga kita buat simpanan untuk instrumen kita punya kos rawatan, tapi tempat-tempat lain tu tak ada tempat yang boleh sambung untuk biaya kos rawatan kita. Contoh kalau medical card ataupun takaful,
once kita dah ada takaful insurance, sekurang-kurangnya kita ada contributor yang waiver ataupun yang akan bayarkan caruman kita seterusnya. Betul lah, betul. Kita punya kan simpanan That's why emas tu belum ada instrumen untuk protection. Kita boleh simpan emas, tapi berapa lama? Adakah kita mampu, adakah kita yakin dan percaya? Okay, so kita akan simpan tanpa gagal. Itu konteksnya. Bila kita cerita pasal simpanan dalam bentuk gold ataupun emas tadi lah, dalam bentuk fizikal. Betul. Okay, itu yang pertama yang kita kan. Yang kedua tadi simpanan hartanah ni, tapi kelemahannya pula harganya begitu tinggi. Kan? Satu rumah. So kalau ada 4 anak, kita kena sediakan 4 rumah. So dia punya kos tu tinggi, terlalu tinggi. So ada setengah orang tak mampu untuk membeli 2-3 rumah. So itu yang menyebabkan memang baik, tapi yang paling baik yang saya katakan adalah dari segi penyediaan education melalui plan-plan takaful. So dengan plan-plan takaful biasanya dia boleh dapat dengan simpanan permulaan, simpanan yang saya rasa cukup berpatutan untuk semua rate. Semua orang boleh mampu milik lah, mampu milik lah orang kata. Maksudnya rate pertengahan boleh, yang atas yang boleh. Mana je program yang dia boleh pilih. Betul Puan Lia? Betul. Tapi saya nak cerita sebenarnya sebab apa saya kata education plan takaful ni adalah yang terbaik. Sebab ada 4 keistimewaan. Sebab tadi saya cakap simpanan 3 simpanan tempat yang terbaik kan. So hari ni saya cakap 4 keistimewaan. Kenapa saya kata education plan adalah yang terbaik? Kenapa tu Puan Lia? Okay, jarang-jarang kita dengar kan orang plan kan? education anak ke simpanan ke di dalam instrumen takaful. Maybe ada beberapa orang yang memang well known, dah tahu dah pasal keistimewaan dan manfaat tambahan yang takaful. Orang selalu fikir yes, takaful memang instrumen yang macam disasarkan atau fokuskan adalah perlindungan. Tapi sekarang kita dah mula cipta ataupun reka design kita punya produk kita menjadi ada juga simpanan, ada juga sedikit pelaburan. Orang kata add-on lah. Okay, jom kita dengar. Okay, so 4 keistimewaan dia tu. 4 keistimewaan So dengar baik-baik Okay. So yang pertama sekali adalah jaminan simpanan berterusan. Jaminan simpanan berterusan. So macam saya katakan tadi, simpanan gold tadi kita tak ada perlindungan kewangan simpanan gold tadi kan. Tapi dekat dengan instrumen education plan takaful ni kita ada jaminan simpanan berterusan. Di mana PBSN ni akan menggantikan peranan sebagai parent sekiranya parent ditakdirkan meninggal dunia ataupun berlaku hilang upaya ataupun berlaku penyakit kronik. So sekiranya berlaku 3 perkara tadi, so pihak PBSN yang akan menggantikan peranan untuk membuat simpanan setiap bulan tersebut. PBSN yang bantu simpankan untuk anak-anak caruman dia. Contohnya mencarum setahun, terus PBSN buat caruman untuk anak dan teruskan dia punya simpanan. Betul, dia sampai umur dia 25 tahun. Wow. So kalau umur 18 tahun, 19 tahun nak melanjutkan pelajaran, dia boleh menggunakan duit simpanan daripada takaful tadi. Itu sebab itu saya kata jaminan simpanan berterusan. Anything happen berlaku kepada parents pun, simpanan tu terus berjalan. Itu yang saya cakap tu, first keistimewaannya. Okay, so yang kedua adalah dari segi bila kita buat education plan di takaful PBSN ni, kami menyediakan program dari segi bonus reward. Kita panggil dia bonus. Bonus di mana biasa kalau kita kadang kita tengok ada anak-anak yang begitu cemerlang, betul tak? So pencapaian dia terbaik kan. So pihak PBSN nak meraihkan ada pencapaian reward, bonus, motivation untuk supaya teruskan kecemerlangan dia. Ya betul. So bila kita tengok anak kita dapat keputusan cemerlang, kadang kita nak bagi dia motivate supaya dia belajar kejayaan, bekalkan kejayaan, ulang kejayaan, iaitu dengan kita bagi dia mungkin hadiah, berbentuk wang tunai ataupun apa yang anak-anak inginkan kan. Tetapi dengan adanya duit daripada PBSN tadi, kita bagi bonus tadi, so duit tu parents boleh gunakan untuk tunaikan janji kepada anak-anak tu lah tadi. So PBSN sediakan tunai
Wang tunai biasanya daripada reward daripada paling minimum 500. 500 daripada rate, maksudnya UPSR. Ikut rate, daripada UPSR lah dia akan sediakan. Daripada start UPSR dia dah mula sediakan, ProBSN sediakan reward. Daripada situ mungkin dah dapat keputusan cemerlang. Lepas tu dia nampak, oh okey mak aku bagi aku. So nak lagi, nak dapatkan kejayaan lagi untuk PT3, untuk SPM, untuk degree. Kita boleh dapat sampai degree untuk Betul, betul. Dan setiap kali peperiksaan besar tu dapat keputusan cemerlang, dia boleh claim lah. Dan dia punya, dengar dia punya reward semakin tinggi kita punya tahap tu, semakin tinggi kita dapat, maksudnya semakin besar reward kita. So dan simpanan tu boleh katakan boleh membantulah parents kan. So dia tak payah nak keluarkan duit sendiri tak kan. Betul, PPJ dia dah ada siap-siap dah ada orang bantu untuk sediakan tunai. Antara tak kisahlah dia nak gunakan untuk beli barang ke ataupun betul. Separuh dia beli barang ke apa reward, separuh lagi buat simpanan ke, tu ikut masing-masing kan. Betul. Dan simpanan tu reward yang ProBSN bagi bukan daripada simpanan yang parents mencarum setiap bulan, bukan. Itu memang ProBSN bagi khas. Reward tu memang, bonus tu memang khas. Memang ProBSN bagi. Tu ada maksudnya dia ada satu dana untuk memang untuk orang yang reward untuk student-student ni, untuk anak yang ambil untuk anak-anak punya pendidikan kan. So yang kita carum kan setiap tahun, setiap bulan semua tu lain, berbeza. Itu memang simpanan yang lain lah. Reward khas memang ProBSN bagi. Sangat menarik. Sangat menarik kan? Okey, so yang ketiga adalah jaminan pulangan tahunan. Kita panggil jaminan pulangan tahunan. Dia dah macam return untuk investment tahunan kita dapat. Betul. Biasa orang kata dividen setiap tahun kan. Dia lebih kurang lagi. Lebih kurang daripada macam tu. Kita dalam konteks ProBSN kita menggunakan produk aspirasi. Yang tengah famous tu, yang famous, viral lah. Memang produk tu antara produk baru. Sebenarnya tak adalah baru sangat, dia daripada awal tahun ni tak ke tahun lepas tu, hujung tahun lepas macam itulah. So memang ramai yang sedang tertanya-tanya apalah produk aspirasi ni. Orang panggil ASP. Biasa kita dengar ASB, so ASP. Yes, produk ni sangat special. Share sikit Puan Lia, ASP macam mana boleh membantu untuk education anak ni? Okey, sebab nama pun jaminan pulangan tahunan. Bermula tahun kedua sampai tahun ke-10 kita bagi jaminan 3% daripada nilai pampasan. Okay, so 3% daripada tahun kedua sampai tahun ke-10. Lepas tu tahun yang ke-11 sampai tahun ke-20, okey, kita punya dividen atau pulangan yang kita bagi adalah 6%. Dia double. Betul. Okey, so lepas tu sampai sorry tadi 20 tahun, 21 lah. 21 sampai ke 29 kita akan bagi 9%. Dia akan naik. Dia 3%, 6%, 9%. Lepas tu tahun yang ke-30 kita akan bagi 99%. Macam tak pernah dengar apa 99% ni. Yes, betul, sebab ini yang dikatakan jaminan pulangan tahunan daripada ProBSN. So inilah yang diorang kata program dia boleh dapat sampai mencecah 99%. Yes, betul. Actually So kalau kita totalkan semua tu 267%. Actually 99% tu last kali kita dapat kan? Ya, betul. Dia memang ikat kita punya, maksudnya program tu kita memang khusus cipta sampai 30 tahun sahaja, betul Puan Lia? Betul, 30 tahun. So last kali tahun yang terakhir dapat lump sum 99%. Ya, betul. So kalau nak kata total tu memang 267% lah. So kita tambah semua lah, kita punya persen dapat setiap tahun tu kan? Betul. Okay. Cuma jangan keliru, betul Puan Lia, dia punya return tu dia dapat daripada kita punya life takawal atau pampasan kita, bukan daripada caruman yang kita carum, tapi pampasan kita. Contoh pampasan kita RM30,000, RM50,000, RM50,000 tu diharapkan dengan 3%. Ya, betul. Percentage tu daripada pampasan lah, nilai pampasan dia. Okey. So yang keempat adalah dana pampasan simpanan segera. Dana pampasan simpanan segera. Macam mana tu? Okey. So maksudnya kalau sekiranya ibu bapa atau parents berlaku hilang upaya kekal ataupun meninggal dunia,
So secara automatically, contoh kalau misalnya kata kita buat dana simpanan tu RM50,000. So secara automatiknya RM50,000 tu lamsam kita terus masuk dalam akaun simpanan anak kita. Oh, ni kira macam pampasan. Pampasan simpanan. Cuma dia untuk khusus memang dah ditetapkan untuk anak. Ya, Dia betul. tak boleh buat benda-benda lain. Akaun simpanan anak. Okey, dia terus masuk dekat akaun simpanan anak. Ya, betul. So Okey. kalau sekiranya berlaku dua perkara tadi lah, berlaku hilang upaya ataupun meninggal dunia, so duit RM50,000 tu masuk terus dalam akaun saving anak. So dengan cara itu, umur 18 tahun, 19 tahun, apabila anak nak keluarkan duit untuk simpanan, untuk masa depan dia, untuk education dia kan, untuk lanjutkan pelajaran, so tak ada masalah. Sebab duit dalam akaun simpanan tu dah cukup dah, insyaAllah cukup untuk dia sambung pelajaran. Betul Puan Lia. Wah, so senang kalau siapa yang awal-awal ibu bapa dah sediakan untuk anak-anak mereka. Betul. So, Sebenarnya sangat seawal sebelum anak dilahirkan lagi, sebenarnya kita dah ada simpanan Program ni, simpanan program untuk simpanan mereka. ni. Betul. Daripada sejak dilahirkan ataupun dalam kandungan ke macam mana? Okey, sebab sebelum dilahirkan pun sekarang pihak PBSN dah menawarkan pelan simpanan seawal baby dalam kandungan 14 minggu lagi. Pre-birth? Ya, kita panggil pre-birth. Okey. Wow, sangat menarik. Okey, so ada 4 keistimewaan kat sini, betul tak? Ya? Yang pertama tadi, jangan lupa kita ada untuk Jaminan simpanan berterusan. Maksudnya kita kalau anything happen dekat parents, sakit kritikal, hilang upaya ataupun berlaku kematian, kita simpanan ataupun caruman anak tu akan waive ataupun jadi free lah. Biasanya bayar Biasanya akan untuk alihkan caruman mereka. Okey, Betul. yang kedua kita ada untuk sediakan bonus. Education. Bonus education. Okey, daripada UPSR, start UPSR dah boleh dapat kan? Betul. Sampai ke degree. Betul. Yang ketiga kita ada untuk jaminan pulangan. Jaminan pulangan tu yang Betul. antara one of best program tu. Betul. ASP. So Dan orang dah yang- nampak dah kan. Betul. Cuma sometimes tu lah ada yang belum tahu dengan lebih lanjut tu yang diorang macam tertanya-tanya, macam curious macam mana benda tu boleh jadi jaminan, cash payout semua. Okey. Dan yang terakhir sekali tu dana simpanan pampasan segera. RM50,000 terus masuk dalam simpanan Akaun anak. simpanan anak. Betul. Okey. Wah, kita dengar tadi perkongsian daripada Puan Lia 4 keistimewaan daripada simpan untuk education plan. Betul. Di dalam Itu yang saya tabung kata. takaful. Itu yang saya kata simpanan yang paling baik. Kita boleh. Tadi kan saya kata 3 terbaik. So ni yang paling baik lah. Okey. So macam kita dah dengar perkongsian Puan Lia tadi, daripada pendapat Puan Lia sendiri ataupun saranan daripada Puan Lia sendirilah untuk orang di luar sana, ibu bapa di luar sana ataupun yang sedang merancang untuk ada anak, berumah tangga, macam mana saranan Puan Lia untuk mereka? Okey, so kalau misal kata ibu bapa kat luar sana, especially lah ibu bapa lah, masyarakat luar sana, so saya menggalakkan sangat-sangat untuk membuat simpanan seawal mungkin. Sebenarnya seawal muda, sebelum kahwin pun sebenarnya dah buat simpanan, betul tak? Sebab kita nak encourage diri kita untuk menyimpan. Betul tak kan? Kita mula daripada kita, kita mula daripada turun kita, kepada anak kita. pasangan kita Berterusan. dan anak kita, and then legasi kita. Betul. Betul tak kan? So bab kata pepatah, sayangkan isteri tinggalkan. Sayangkan anak tangan-tangankan. Kan? Kena pukul je. Okey. Kalau zaman sekarang kalau zaman dulu lah kan, tangan-tangan kan Ya, kena betul. pukul lah kan. Betul. Tapi zaman sekarang tidak. Balik rumah takut. Balik rumah takut nak cakap. Tadi kat Terbantai. sekolah kena rotan dengan cikgu. Okey. Nanti balik kena double. Itu zaman dulu kan. Zaman sekarang tidak. So maksud saya tangan-tangankan tu, kita sediakan perlindungan simpanan yang terbaik untuk anak kita. Itu adalah yang terbaik lah. Sebab kita tengok kalau kita dah mula disiplinkan diri kita untuk susun kewangan kita daripada muda, daripada sebelum kahwin, Ya, betul. insya-Allah setakat ni
Setakat ni kalau daripada saya, pengalaman kita jumpa klien-klien kat luar ataupun prospek kat luar, masyarakat kat luar yang memang dah awal-awal, memang dah aware dah tentang simpanan. Tak kisahlah dia dah mula simpan kat ProBSM ke ataupun pelindungan taraf ke belum. Tapi kalau memang dah mula dengan simpanan, dah basic dah, memang dah biasa simpan, InsyaAllah dia orang punya tahap sekarang untuk pengurusan kewangan dia orang lebih cantik lah, sebab ada anak-anak dia orang dah boleh tengok dia anak ni umpama satu kain putih, yes, yang nak cantik kan, yang corak kan, lakar kan tu ibu bapa parents. lah, ibu bapa yang melakarkan dia. Betul. So dia tengok daripada role model dia lah, dia tengok parents dia dah biasa, dah dibiasakan simpan jangan lupa, simpan jangan lupa. Betul. Daripada kecil kan. Betul. Sudah besar dia dah biasa. Maksudnya lah kos pendidikan sekarang dia bukanlah ada diskaun boleh tak pergi sekolah saya nak minta diskaun 50% boleh. Tak ada. Saja dapat paling kita dapat beasiswa. Beasiswa daripada kerajaan lah. Kita dapat so nama pun pinjaman. So bila kita kata pinjaman, maksudnya kena bayar balik lah. Betul. So that's why kenapa saya hadir pada hari ini untuk saya berkongsi kenapa beasiswa pendidikan anak-anak ni yang sangat perlu dititik beratkan dan sangat penting lah untuk ibu bapa. Kena bermula daripada sekarang lah. Lagi Puan Lia dah share kan tempat-tempat yang terbaik untuk simpan untuk education anak ni. Betul. Okay, so kita tengok kat sini, kita ada beberapa soalan ni Puan Lia. Sebenarnya daripada tadi dia bertanya dekat sini. Okay. Actually dia datangnya bukan daripada laman sosial ni, tapi saya tengok ni daripada notification daripada kita punya personal messenger. Dia ada bertanya yang pertama. Boleh tengok Dari tadi berbunyi kan. Yang pertama dia tanya simpanan untuk pendidikan anak dalam tabung takaful ni seawal umur berapa dah boleh buat simpanan ni? Tadi kita dengar sikit dalam perut. So kalau ada spesifik yang lebih terang jelas tentang umur berapa, 20 tahun ke, 11 ke? Okay. So sebenarnya seawal usia 14 minggu di dalam perut lagi, ibu bapa boleh membuat simpanan di Prudential BSN Takaful lagi. Seawal 14 minggu di dalam perut ibu. Okay. So maksudnya sebelum dilahirkan sekalipun, ibu bapa boleh membuat simpanan. Itu yang bagus. Sebenarnya antara salah satu istimewa bila kita ambil dari perut, dalam perut daripada mula-mula ambil dari pre-birth kan. Bila kita macam lahirnya anak tu kan. So antara sakit-sakit yang baru ada dan dilahirkan tu dia akan lindungi sekali, betul Puan? Betul. Kita panggil dia congenital bayi lah. So penyakit sejak lahir untuk bayi pun kita akan lindungi dia. Miracle ataupun the power of education yang sebelum lahir lagi kita dah ada rancang dah. Siap dah untuk so anything happen berlaku kepada anak pun kita dah secure dah, kita dah cover perlindungan dia dan juga simpanan dia. Sangat menarik. Okay, yang kedua daripada messenger juga Puan Lia. Dia tanya, ada yang tanya ni, Puan Lia, kalau untuk kita punya pendidikan education ni, simpanan, kita kan dah buat simpanan kan, lama kita buat simpanan kan, bila waktu yang sesuai untuk kita buat pengeluaran tu? Okey, sebenarnya bila kita bercerita tentang beasiswa pendidikan anak, of course lah kita cerita once bila dia nak gunakan untuk sambung pelajaran dia ke universiti ataupun ke college, itu adalah waktu yang sesuai sekali, iaitu pada umur 18 tahun biasa kan. So lepas SPM dia nak sambung study, sambung belajar, dia boleh keluarkan duit tu untuk sambung belajar lah. Sebab kita punya niat, kita dah kita simpan ni untuk apa? Matlamat untuk kita simpan dekat ProBSN Takaful ni untuk apa? Untuk penyediaan beasiswa untuk pendidikan anak-anak kita masa depan supaya mereka tidak perlu berhutang. So that's why kita menggalakkan masyarakat kat luar sana, terutama ibu bapa, untuk membuat simpanan seawal mungkin. InsyaAllah tak perlu lagi meminjam, tak perlu lagi. InsyaAllah. Semoga anak pun tak terbeban dengan simpanan untuk pinjaman PTT kalau simpanan kan. Kita rasa alhamdulillah, syukur. Tapi kalau pinjaman ni
Memang nak rasa lega sekejap lah. Sekejap je Sekejap lega. je. Selepas itu kita kena tarik nafas panjang-panjang. Ini kita Kita buat. bayar balik, Kita yes. kena tenang dan silalah bayar semula. Okey. Betul. Okey. So ini saja kita punya perkongsian untuk malam ni. Terima kasih untuk perkongsian yang sangat best dan tips yang best daripada Polia. 3 tempat yang terbaik dan di Polia bagi juga kenapalah bagusnya yang terbaik simpan dalam education plan dalam program takaful. Ya, betul. Empat Okey. keistimewaan dia. Ya, betul. Okey. So jangan lupa share dan komen untuk info-info kita yang kita sediakan sekarang. Malam ni kita kongsikan memberi manfaat kepada semua orang supaya apa yang kita share kita sampaikan kepada orang ramai, memberi manfaat kepada orang lain juga. Dan jangan lupa saksikan Kopi-Kopi MMG setiap hari Rabu jam 8.30 malam di FB official MM Group, dan kita ada IG, ada Facebook, ada YouTube. Dan YouTube jangan lupa kita akan rakamkan setiap siaran yang kita pancarkan setiap hari Rabu dan kita akan letak ke dalam YouTube kita. So kita boleh ulang tayang lah. Boleh tengok dekat sana. Kita boleh subscribe untuk langgan kita punya YouTube MMTV official. Okay, so semoga ilmu yang kita sampaikan setiap minggu, setiap hari Rabu tu memberi manfaat Manfaat kepada kepada lebih semua. ramai. Okay, Terima kasih banyak. so untuk minggu depan, minggu depan Puan Minggu Lia. depan apa? Puan Lia, minggu depan kita akan kongsi pula macam mana klaim-klaim kita tu tak lepas. Kenapalah klaim-klaim kita yang kita buat klaim setiap hari, setiap apa yang terjadi kat kita kan, musibah berlaku, and then kenapa tak lepas? So minggu depan kita akan kupaskan dengan seorang konsultan wanita kita yang hebat juga. So jangan lupa saksikan minggu depan hari Rabu pukul 8.30 malam di MM Group Official untuk live TV kita. Okay, so Kopi-Kopi MMG, jangan lupa santai tapi sampai. Okay, thank you. Assalamualaikum.